A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi. Alhamdulillah dalam sesi tadabbur harian. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-24 hari ini, iaitu kita akan bersama-sama mentadabbur daripada surah Al-Baqarah ayat 154 sehingga ayat 163. 154 sehingga ayat 163 daripada surah Al-Baqarah insya-Allah. Muka surat 24 hari ini 18 hari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 31 April 2021 hari Sabtu. Insya-Allah hari ini adalah cuti bagi negara Brunei Darussalam sempena hari nuzul Quran semalam. Hari ini insya-Allah kita akan tengok beberapa perkara lagi, iaitu berkenaan dengan apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang mengatakan bahawa perkara kenyataan yang kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada orang-orang yang beriman ni beberapa hakikat-hakikat yang tertentu. Jadi insya-Allah dan juga sedikit perkara yang berkenaan dengan perkara-perkara yang berkenaan dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik sebelum daripada Islam, dan kemudian orang-orang Islam ni merasai tidak selesa untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Tetapi ianya dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa perkara tersebut adalah tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melakukannya, as long as bukanlah mereka ini mengikut apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadi insya-Allah kita akan baca daripada ayat 154 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Alhamdulillah, kita akan tengok ayat yang pertama ni berkenaan dengan apabila adanya, iaitu mengenai dengan kita boleh katakan seperti sebab nuzul. Apabila ada orang-orang yang mengatakan bahawa orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah mati. Jadi mereka ni seolah-olah mereka dah tak adalah. Hum amwat, kata mereka. Mereka ni dah mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan tentang perkara ini, bahawa sebenarnya apa yang mereka sangka, ataupun jika sekiranya lah kita menyangka orang yang mati syahid itu mati, tapi sebenarnya Allah Ta'ala menyebutkan bahawa sebenarnya mereka ini tidak mati. Bahkan mereka ini Allah Ta'ala kata adalah hidup. Bal ahya, mereka ini adalah orang hidup, sama seperti orang hidup, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kita ni yang hidup ni, yang bergerak ni, yang ada nyawa ni, kita kata ada roh lah kan, ada dapat rezeki, sebab itulah kita ni masih hidup. Tapi apabila kita ni dah tak ada rezeki, maka kita dipanggil sebagai orang mati. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa sebenarnya orang-orang yang mati syahid ni mereka juga sebenarnya mendapat rezeki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, jangan kamu katakan. Jadi sebab itulah bila kita lihat orang syahid kan, dia syahid, kita kata dia syahid. Kalau kita sebut dia mati syahid, kalau ikut perkataannya tak betul sikit lah. Sebab mereka tu bukan amwat. Kita ni seolah-olah bila kita kata dia mati syahid, seolahnya kita ni bertentangan lah dengan apa yang disebutkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya mereka ni adalah hidup. Jadi ada satu hadis Nabi yang berkenaan dengan perkara ini, iaitu Nabi menyebutkan, saya sebutkan dari segi pengertiannya sajalah kan, iaitu ruh-ruh orang-orang yang mati ni mereka sebenarnya berada di dalam perut. Kita kata perut macam, bukan perut juga macam burung tu. Jadi burung tu ada depan dia tu kan. Jadi burung tu warna hijau. Mereka ni berterbangan di dalam syurga, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mereka mati saja, maka ruh mereka tu masuk situ, lalu makna berada di syurga. Masya-Allah kan. Kalau kita mati syahid, sebab itulah sebahagian daripada kita nak kata tema ataupun kita slogan orang-orang mukmin ni ialah al-mautu fi sabilillahi asma amanina, sebagaimana yang diungkapkan, iaitu hendaklah setiap daripada kita ni menjadikan
mati di jalan Allah itu al-mautu fi sabilillah, mati di jalan Allah, maknanya syahid lah. Maknanya bersyahid, tapi mati di jalan Allah iaitu seseorang yang mati di jalan Allah, maknanya kerana di jalan Allah melakukan apa-apa aktiviti di jalan Allah, sama ada berperang dan tidak berperang dan sebagainya, tapi untuk mendapat syahid, dari segi syahid dunianya ialah tidak disembahyangkan dan tidak kita kata tidak dimandikan tu, maka itu adalah orang-orang yang syahid dalam peperangan. Jadi mereka ini Allah Ta'ala kata mereka ini hidup. Itu yang dikatakan. Kemudian walakin la tash'urun, tapi kamu tak tash'urun. Tash'urun terjemahannya merasakan, tapi dalam Al-Quran, ulama-ulama tafsir sebut ialah maksud la tash'urun ialah la ta'lamun, iaitu bahawa kamu tak tahu bahawa mereka sebenarnya sedang mendapat syurga, mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya, ayat 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Allah Ta'ala kata, sekarang Allah nak ceritakan hakikat nak ceritakan bahawa dalam hidup kita ni Allah Ta'ala akan cuba kita. Jadi cuba sungguh-sungguh Allah Ta'ala sebut sini kan, walanabluwannakum. Nabluwa tu maknanya kami cuba, la tu makna li takkid, walanabluwannakum, maknanya ada berapa dipanggil takkid situ. Takkid tu maksudnya sungguh-sungguh, menyatu sungguh-sungguh perkara ni akan dilakukan, akan dilaksanakan, akan maknanya satu benda yang sungguh-sungguh Allah Ta'ala akan cuba kita. Apa yang Allah Ta'ala akan cuba kita ini? Bisyai'in minal khawfi, bukannya maknanya banyak sangat pun, sebenarnya banyak kesenangan yang kita ada. Sebab itulah disebut bisyai'in minal khawfi, sikit saja kan daripada apa? Yang pertama sekali ketakutan. Ketakutan ini ialah ketakutan daripada musuh lah. Dalam tafsir Jalalain sebut minal khawfi, maknanya khawf minal adu, takut daripada musuh. Wal ju', kemudian tu ketiadaan kelaparan. Kelaparan ni disebabkan oleh makanan yang kurang dan sebagainya, disebabkan oleh kemarau. Kalau ikut tafsirnya dia kata kemarau. Kemarau kerana apa? Dari segi kebiasaannya dulu, maknanya apabila kemarau ni berlaku, maknanya makanan tu kurang disebabkan. Jadi disebutkan Allah Ta'ala akan uji kita dengan kurangnya makanan, dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan juga kekurangan harta. Kekurangan harta tu kerana apa? Kerana kebinasaan. Kerana terbakar ke, kerana kemalangan ke, kerana macam-macam lah. Allah Ta'ala kata, itu ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wal anfusi, kurang dalam anfus. Anfus tu maknanya ialah jiwa, tapi maksud sini ialah apa? Dengan terbunuh ke, dengan apa lagi, dengan mati ke, dengan apa lagi, dengan amrad ke, disebut sini. 3 perkara disebutkan dalam tafsir, iaitu al-qatli wal mauti wal amrad. Amrad tu makna penyakit. Macam kita tengok sekarang kan, kita ada corona. Jadi ramai orang mati kerana corona ni. Jadi mati kerana penyakit itu adalah sebahagian daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita baca sekarang kan dalam ayat ini. Seterusnya Allah Taala sebut lagi was-samarat, kekurangan dari sudut samarat. Kekurangan dari sudut samarat maknanya iaitu buah-buah kurang. Kadang-kadang kita buah ni banyak, kadang-kadang buah ni kurang. Itu kata buah tak menjadi ke, ataupun serangan serangga ke, macam-macam itu. Itu ulama sebut tu kemudian Allah Ta'ala kata apa sini? Tapi wabasyiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi apa kaitan tadi tu walanabluwan, kemudian was-sabirin? Ertinya ialah apa? Ertinya ialah mereka ini bila dapat kekurangan ini, bila mereka dapat masalah-masalah ni, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalah kelaparan, masalah ketakutan daripada musuh, masalah kebinasaan, masalah kematian, masalah penyakit, masalah macam-macam tadi tu, maka tiba-tiba mereka pun sabar. Jadi bila mereka sabar, Allah Taala kata sini wabashiri as-sabirin, iaitu kalau mereka sabar, mereka akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa yang berlaku tadi tu. Tapi kalau mereka tak sabar, mereka merungut-rungut ke, mereka menyumpah-nyumpah ke, mereka kata macam ni ke, apalah, matilah aku, gini, menangis-nangis semua kan, kerana berlaku-berlaku perkara tadi itu. Maka itu mereka tak sabar. Jadi bila mereka tak sabar, mereka tak dapat pahala daripada Allah. Sedangkan itu semua adalah Allah Ta'ala nak uji kita sebenarnya.
Okey. Seterusnya ayat 156. Allazina iza asabathum musibah. Allah Taala sebut lagi kan sini kan. Sambung lagi tu. As-sabirin, dia berhenti pada ayat 155, kemudian dia kata allazina iza asabathum musibah. Allazi sini ialah maksudnya mereka yang sabar tu bagaimana? Seolah-olahnya macam pertanyaan kan. Sabar. Oh, sabar yang tadi tu. Tapi sabar ni macam mana lah? Allah Taala pun sebut. Sabar ni iaitu orang-orang yang iza asabathum musibah, apabila mereka ni terkena musibah. Musibah ni apa? Musibah ni maknanya ialah yang tadilah kan. Ujian-ujian tu yang dikenakan al-bala' tadi tu. Al-bala' tu ujian lah maksudnya kan. Al-bala' walanabluwannakum al-bala'. Al-bala' tu makna ujian daripada Allah. Jadi bila mereka kena saja apa-apa musibah, terkena apa-apa saja ujian daripada Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala ajar sini. Mereka ni ialah orang-orang yang akan berkata inna lillah, sesungguhnya kami ini lillahi, milik Allah. Milik Allah dan juga hamba Allah. Itu dua dia kata. Dalam tafsir kata ialah mulkan wa abidan. Mulkan wa abidan. Iaitu kita ni lillah, maksud kita ni ada hamba Allah, kita ni milik Allah. Terpulanglah pada dia, dia nak buat apa-apa pun. Sebab kita ni milik dia. Jadi kemudian kita kata apa? Inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepadanya. Kerana kita ni milik dia. Kerana kita ni hamba dia. Maka kita akan kembali kepadanya. Apa maksud raji'un? Raji'un dia kata, maka dialah yang akan membalasnya. Kita kembali kepadanya, bukan kembali sahaja. Tapi kembali, iaitu bila kita bersabar, dialah yang akan membalas kesabaran kita tersebut. Jadi, kita sebutlah di sini juga kan, dalam satu hadis Nabi SAW ada sebut kan, iaitu Nabi kata apa kan? Man istarja'a indal musibati ajjarahullahu fiha wa akhlafa alaihi khairam minha. Nabi SAW kata dalam hadis yang sahihnya, dia kata apa? Man istarja'a. Siapa yang istarja'a? Istarja'a tu apa? Dia samalah macam kita kata, macam kita kata, tahmid. Tahmid tu maksudnya kita kata alhamdulillah. Kalau tahlil, kita kata la ilaha illallah. Kalau takbir, Allahu akbar. Istarja'a tu kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi Nabi SAW kata, siapa yang mengatakan, siapa yang bukan mengatakan saja tapi mengatakan dengan penuh kesedaran. Dia kata dengan penuh-penuh faham betul-betul kan kita ni milik Allah kan. Maka Nabi kata, apa? Allah Ta'ala akan membalas kepadanya dan akan menggantikan kepadanya suatu yang lebih baik lagi untuknya. Itu Nabi kata kan. Kemudian ada satu hadis lagi yang kurang kuat sikit lah, tetapi boleh kita beramal insya-Allah. Kita boleh tu, iaitu Nabi kata apa ya? Nabi ni sekali tu diceritakan, iaitu lampu padam. Nabi bersama-sama dengan Aisyah pada satu ketika tu. Kemudian pada waktu malam tiba-tiba lampu padam. Bila lampu padam, Nabi SAW pun kata apa? Kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata Aisyah, ya Rasulullah, lampu padam je, bukan apa pun, bukan ada orang matilah kalau kita kan. Lampu padam je. Tapi Nabi kata apa? Kullu ma sa'a al-mu'min fahuwa musibah. Nabi kata semua benda yang menyusahkan ataupun menyusahkanlah, kita kata menyukarkan kan orang-orang mukmin, maka itu adalah nama dia musibah. Jadi bila musibah, Nabi kata, maka termasuklah dalam ayat ni, iaitu Allah Ta'ala kata apa? Allazina iza asabathum musibah. Bila dia terkena sesuatu musibah, maka dia akan berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita selepas ni insya-Allah kan, bila kita berlaku jadi apa-apa kan, lampu padam pun, sebab itulah saya ingat lagi kan, kalau orang Arab ni kalau black out ke, semua akan ramai-ramai bunyi satu masjid tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Rupanya bila kita tengok hadis ni, barulah kita faham mereka beramal dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa sajalah kan peristiwa-peristiwa yang kita rasa macam itu kan, maka itu adalah merupakan musibah. Kemudian lagi ayat 157 ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Ta'ala kata, itulah Allah Ta'ala pujikan, itulah dia orang-orang yang apa? Salawatun. Salawatun sini maksudnya ialah maghfiratun. Maghfirah, keampunan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keampunan daripada Tuhannya dan juga mendapat rahmat.
Makna rahmat sini adalah maksudnya nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi orang itulah orang-orang yang akan mendapat maghfirah, keampunan dan mendapat nikmat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka itulah juga orang-orang yang muhtadun. Kemudian seterusnya ayat 158 kita tengok. Sekarang kita masuklah, kalau ikut dalam mushafnya dia akan tanda situ, ini adalah masuk dalam hizib baru hizib baru iaitu macam seolah-olahnya kita kata macam cerita barulah kan. Tapi kita tengok insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini innas safa wal marwata. Innas safa wal marwata. Safa dan juga Marwah ni ialah yang berada di tepi Kaabah tu kan. Iaitu Bukit Safa, bukan bukit besar lah, tapi ada bukit kecil saja, nama dia Bukit Safa. Dan di sebelah sana yang jauh sikit nama dia Bukit Marwah. Itu tempat, kedua-dua tempat tu As-Safa wal Marwah tu adalah tempat bersa'i. Kita kata selepas daripada tawaf, kalau orang melakukan umrah dan sebagainya, dia akan bersa'i. Akan berlari-lari lah kan di antara kedua tu sebanyak 7 kali. Jadi kita tengok bermula dengan As-Safa wal Marwah. Maka oleh kerana Allah Ta'ala mulakan dengan As-Safa, maka Nabi kata, aku akan memulanya dengan apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu As-Safa. Maknanya kita start sa'i, sebab itulah kita start sa'i, kita bermula daripada Safa dan kemudian kita berakhir di Marwah. Jadi Allah Ta'ala kata sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah termasuk min sya'airillah, daripada sya'air maknanya ma'alim. Kita sebut sebelum daripada ni bahawa ibadat ni ada dua jenis. Satu ibadat zahir, satu ibadat batin. Ibadat batin ni maksudnya ibadat dalam hati. Ibadat dalam hati itu kedua-dua ni perlu tapi yang luar ni adalah dipanggil sebagai sya'air. Sebab apa? Sebab dia akan nampak ataupun dipanggil sebagai ma'alim. Ma'alim ni satu benda yang nampak jadi ibadat ni apabila dia tu zahir, maka dipanggil sebagai sya'air, iaitu orang nampak dia. Orang nampak, boleh nampak dia sya'air. Kita semayang orang nampak, kita buat haji kita nampak, semua tu nampak. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Safa dan Marwah tu merupakan daripada tanda-tanda yang menjadi tempat untuk ibadah. Jadi faman hajjal baita, oleh kerana itu siapa-siapa yang melakukan ihram, situ maksud dia, iaitu man hajja, siapa-siapa yang berihram untuk haji dan juga untuk umrah, awi tamara. Asal makna haji itu maksudnya ialah al-qasdu, iaitu tujuan, bertujuan, nak tuju ke mana ni gitu. Kalau al-umrah tu erti dalam segi bahasanya ialah maknanya al-ziyarah maksud dia, iaitu kita pergi berziarah. Awak nak pergi ziarah mana ni gitu. Jadi awak nak menuju ke mana ni. Jadi al-haji wal umrah itu asal maknalah perkataannya. Jadi Allah SWT kata siapa yang berihram untuk melakukan haji dan juga umrah, fala junaha alaihi, maka tidak mengapa. Tidak, junah tu maknanya tidak ada dosa makna dia. Junah tu maknanya ismun, maknanya dosa. Tak menjadi dosa alaihi an yatawafa bihima, untuk mereka ni bertawaf. Tawaf ni, tawaf ni maksud apa sebenarnya? Tawaf ni tidak semestinya bulatan. Tawaf ni apabila seseorang itu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang makna berkali-kali, bukan sekali saja, berkali ulang ke sana, ulang ke sini, ulang ke sini. Itu nama dia tawaf. Tak semestinya bulatan. Itu makna perkataan dalam bahasa Arab tawaf tu. Jadi at-tawafatu ialah asalnya adalah ada tak situ, yatatawaf gitu tapi dia bertukar oleh kerana itu berat menjadi ditukarkan dalam bahasa Arab jadi sebutan dia yatawafa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, maka kalaulah orang haji dan umrah, kalau dia dah buat haji, dia berihram haji dan berihram umrah, maka tidak mengapa dia itu tawaf. Itu berulang-alik lah di antara Safa dan juga Marwah bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi daripada ayat ini nak menunjukkan apa? Iaitu tidak mengapa. Kenapa ayat ini turun? Kerana selepas daripada habisnya orang-orang kafir, semua ni orang kafir dah tak dibenarkan buat haji lagi. Jadi ada setengah-setengah sahabat ni bila mereka ni nak buat haji, nak buat umrah, jadi mereka ni merasai ragu-ragu untuk bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kerana apa? Kerana dulu di zaman jahiliyah, di zaman orang musyrik dulu, mereka ni meletakkan berhala. Satu berhala di Safa, satu berhala di
Marwah. Jadi berhala satu Safa, berhala satu Marwah, mereka ni berulang-alik. Bila sampai ke berhala ni, mereka pun sentuh berhala ni. Sampai ke berhala ni, mereka sentuh berhala ni. Jadi ulang-alik macam tu. Jadi bila sampai dah habis dah, maknanya tak benarkan lagi lah orang-orang kafir ni untuk ni, dah dijatuhkan berhala-berhala semua. Orang-orang Islam ni masih terasa macam, tak best lah kita ni nak macam nak apa ni, nak bersa'i ni. Kenapa? Seolah macam perbuatan orang-orang musyrik dulu kan. Jadi akhirnya Allah Ta'ala pun turunlah ayat ni. Tak mengapa. Sebab apa? Ini sya'airillah. Tapi cuma yang diletakkan, dibuat jahat oleh orang-orang musyrik tu, mereka letak patung tu masalah mereka kan. Itu kesalahan mereka. Tapi yang ni tetap juga mereka, dia ni adalah Safa Marwah ni adalah merupakan sya'airillah. Jadi tak mengapa. Gitu. Jadi daripada itu di sini ialah maka kita ambil daripada hadis Nabi SAW. Walaupun ada salah faham di sini, even di kalangan para sahabat ni. Para sahabat sendiri ada yang mengatakan, kalau macam tu, kalau tak mengapa, ertinya ialah maknanya apa? Seperti seorang sahabat tu bernama Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Zubair ni dia kata, tak perlulah makna sa'i ni. Bukannya wajib haji. Sedangkan dalam mazhab, semua kebanyakan ulama kata dia adalah rukun haji ni. Maknanya kalau buat haji, kalau buat umrah, kalau tak buat sa'i ni, tak jadi. Sebab dia rukun Tapi zaman dulu tu, mula-mula adalah orang salah faham mengatakan bahawa tak mengapa lah, maknanya sunat sajalah. Sebab apa tak mengapa? Allah Ta'ala kata tak mengapa, maknanya nak buat boleh, tak nak buat boleh. Tapi Aisyah radhiyallahu anha bila berjumpa dengan orang-orang ni, dia kata, itu salah faham tu. Kalaulah Allah Ta'ala kata boleh tak sa'i, mesti Allah Ta'ala akan berkata, tidak mengapa kamu ni tidak bersa'i. Kalau macam tu. Tapi Allah Ta'ala mengatakan sini, bukan mengatakan Allah Ta'ala tidak mengapa tidak bersa'i, tapi Allah Ta'ala mengatakan tidak mengapa kamu bersa'i. Gitu. Jadi faham tu maksudnya tu. Cuba fahamlah jadi selepas daripada tu, maka Allah Ta'ala kata, wa man tatawwa'a khairan. Siapa-siapa yang nak berbuat lebih, nak buat lebih untuk kebaikan, maknanya buat sunat sini. Siapa nak buat sunat, maka dia tu adalah fa innallaha syakirun alim. Jadi sunat sini apa kan? Nak buat sunat apa? Sunat tawaf. Siapa nak bertawaf, maknanya dia nak pergi tawaf saja kan. Bukan kerana haji, bukan kerana umrah. Itu tak mengapa. Itu makna Allah Ta'ala kata bagus. Jadi adalah situ dipanggil sunat tawaf. Jadi bagi orang yang berada di Baitullahil Haram ni, maka dia boleh sunat tawaf. Kita tak adalah kan. Kita ni kalau kita nak buat, kita sembahyang sunat lah. Jadi orang yang nak masuk ke Baitullahil Haram ni, dia boleh masuk, dia pun tawaf. Tawaf dia tu lah seperti tahiyatul masjid lah. Gitu Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Seterusnya Allah Ta'ala berkata, iaitu Allah Ta'ala mencela di sini, mencela orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni apa perangai dia? Perangai mereka ni apa? Perangai mereka ni menyembunyikan apa yang ada di dalam kitab mereka. Iaitu apa? Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayyinat wal huda. Bayyinat wal huda situ ialah ulama tafsir kata petunjuk dan juga bayyinat, penjelasan. Penjelasan apa? Yang pertama sebagai contohnya sifat-sifat Nabi disebutkan dalam Taurat. Yang keduanya sebagaimana yang masyhurnya ialah tentang ayat-ayat rejam. Orang Yahudi yang berzina, mereka akan direjam. Ada disebutkan di dalam kitab Taurat. Tapi orang Yahudi ni tak mahu laksanakan benda tu. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini, iaitu orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan di dalam kitab tu, ma anzalna minal bayyinat wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab. Selepas daripada Allah Ta'ala dah jelaskan perkara itu, maka ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat. Bukan hanya dilaknat oleh Allah, tapi dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Siapa yang melaknat situ? Apa orang-orang yang melaknat itu? Iaitu semua sekali yang boleh melaknat. Jadi ulama tafsir kata, malaikat boleh melaknat, manusia boleh melaknat, apa lagi? Al-jamadat. Jamadat tu benda-benda yang kita nampak macam, ini batu, kayu, tak bergerak kan. Tapi dia juga melaknat sebenarnya. Melaknat siapa? Melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, sedangkan kebenaran tu mereka tahu. Itu adalah telah disebutkan kepada mereka kan. Jadi mereka menyembunyikan juga. Itu Allah Ta'ala sebutkan. Apa makna laknat? Laknat ialah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-bu'du wat-tardu min rahmatillah. Kemudian ayat 160. Illal ladzina tabu. Allah Ta'ala mengecualikan. Yang tak kena laknat tu siapa? Iaitu melainkan
orang-orang yang kemudian tu tabu, dia bertaubat. Maknanya selepas daripada dia menyembunyikan tu, dia menyesal, lalu dia pun bertaubat, sebagaimana Abdullah bin Salam dan sebagainya lah. Sebutkan, iaitu ada setengah ulama-ulama Yahudi yang telah masuk Islam selepas itu, iaitu mereka bertaubat dan kemudian wa aslahu, dan mereka buat baik. Maknanya tak cukup bertaubat saja. Bertaubat tapi tak buat baik tak boleh kan. Jadi buat baik lepas tu, dan kemudian selepas tu wabayyanu, syarat yang ketiga. Ulama sebut sini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bayyanu maknanya menerangkan balik, menceritakan balik, sebab kesalahan mereka tadi apa? Kesalahan mereka ialah menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan apa yang ada dalam Taurat. Jadi kalau kita pun, kalau seseorang itu menyembunyikan satu benda yang benar, jadi bila dia nak bertaubat, dia mesti menerangkan balik, menceritakan balik kan, bahawa ini adalah sebenarnya saya salah dulu, saya gini, maknanya kan, itu jika berkaitan dengan maklumat tu boleh menyesatkan orang lah. Kalau maklumat tu kesalahan diri sendiri, itu cerita lain lah, itu taubat lain. Ini taubat yang disebabkan kerana dia ni adalah menyembunyikan satu kebenaran. Jadi dia mesti bayyanu, faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Allah Taala kata orang begitu saja. Kesalahan tadi itu menyembunyikan, maka orang yang begitu saja yang akan menjelaskan balik, bertaubat, beramal soleh, dan juga menjelaskan kesalahan dia itu, menjelaskan kepada orang ramai semula, maka orang begitulah Allah Ta'ala kata yang Allah Ta'ala akan tawwabur rahim. Allah Ta'ala akan memberi taubat kepada mereka, kerana Allah itu maha tawwab dan juga maha rahim. Ayat 161, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Allah Taala kata orang-orang yang kafir. Mereka kafir maknanya berterusan tak nak bertaubat, tak nak masuk Islam lah maknanya kan. Orang yang kafir dan kemudian mati dalam keadaan mereka itu kafir, maka mereka itu akan mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala dan laknat malaikat dan seluruh manusia. Tengok tu kan, maknanya dahsyat kan. Maknanya bukan saja laknat daripada Allah kan. Kalau apa, mereka mati dalam keadaan mereka tu menyembunyikan kebenaran. Seterusnya yang terakhir, khalidina fiha. Bukan setakat mereka tu mendapat laknat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata khalidina fiha. Ha tu apa? Ha tu nya. Nya tu apa maksudnya situ? Dua pendapat ulama, ada yang kata khalidina fiha, mereka tu kekal di dalam neraka maksudnya. Yang keduanya adalah mengatakan mereka itu kekal di dalam laknat. Jadi dua lah. Jadi mana-mana pun ialah kekal di dalam laknat dan juga neraka yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yukhaffafu anhumul azab. Mereka ni tidak akan diringankan sedikit pun. Maknanya orang yang masuk neraka ni tak adalah diberi chance untuk orang yang sikit lah. Hari ni hari apa kan, hari sempena hari ni, maka diringankan sikit. Tak ada, ni bukan penjara dunia. Penjara dunia ni boleh bebas, boleh apa benda sikit kan, boleh rehat sikit dan sebagainya, tak ada. Ni di akhirat ni Allah Ta'ala kata tak ada. Ini adalah la yukhaffafu, mereka tidak diringankan, anhumul azab, daripada mereka azab, wala hum yunzurun, dan mereka itu juga tidak akan diberi apa? Diberi tangguh ke, diberi relax ke, diberi itu yunzurun tu maknanya, kalau ikut asalnya maknanya iaitu diberi apa? Yumahhalun. Yumahhalun, diberi tangguh lah untuk apa? Untuk bertaubat ke, untuk minta maaf ke, tak ada chance dah kan. Waliyazubillah, kita semua daripada keadaan tersebut. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat 163 pada hari ini, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi ada ulama mengatakan bahawa sebab nuzul kepada ayat ni ialah apabila orang-orang musyrik, orang-orang kafir ni mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia kata? Dia kata, Muhammad, tolong cerita sikit, Tuhan kamu ni macam mana sebenarnya? Sif lana rabbak, dia kata. Ceritakan Tuhan kamu. Jadi banyaklah sebenarnya orang kafir ni, orang musyrik ni, mereka ni berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kata gini kan. Jadi yang biasa kita tanyakan, Muhammad cerita sikit, Tuhan kamu ni macam mana? Tuhan kami ni nampak, dia kata ni, berhala-berhala ni, Tuhan kamu macam mana? Jadi lalu turunlah ayat ni. Itu menurut setengah pendapat ulama tafsir. Jadi Allah kata wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu adalah satu. Wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Ar-Rahmanur Rahim, dia itu adalah illa huwa Ar-Rahmanur Rahim,
dia adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Jadi selepas daripada itu, insya-Allah ada lagi. Mereka tanya pula. Mereka tanya apa? Mereka tanya kepada Nabi tu, apa tanda-tanda dia? Nak minta tanda kepada Allah. Jadi insya-Allah kita masuk ke muka surat yang seterusnya di masa akan datang, insya-Allah hari Isnin, insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share kepada semua sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.